Baik, kita sambung dengan topik yang seterusnya berkenaan dengan PPP implementation. Baik, dalam topik pada kali ini saya nak menunjukkan tentang implementation bagi dua authentication protocol dalam PPP yang kita sebut sebagai PEP dan yang kedua adalah sebagai CHAP. Baik, kalau kita lihat pada rajah, kita dapat tahu bahawa PEP ini ada juga dikenali sebagai two-way handshake dan CHAP adalah three-way handshake. Jadi penggunaan PEP is a very basic two-way process with no encryption. Jadi ini adalah key point dia. Key point dia adalah PPP ni basic authentication process tanpa ada encryption. Jadi dia hantar data, contoh pada rajah, username R1 dan password Cisco 123. Jadi password dan username ni dihantar daripada router 1 kepada router 3 tanpa ada sebarang proses encryption. Itu kena ingat. Yang mana jika ada cyber attacker yang cuba untuk grab maklumat authentication tadi, maka ia akan memperolehi dengan kaedah yang mudah. The username and password are sent in a plain text. If it is accepted, the connection is allowed. Jadi connection ini akan maksud saya connection bagi PEP authentication ini akan merujuk kepada maklumat authentication yang dihantar daripada router 1 kepada router 3. Jika maklumat pada maklumat authentication tadi adalah bersamaan dengan maklumat yang berada pada database kedua-dua router tadi, maka connection ini baru akan dibenarkan untuk membuat penghantaran data. Faham? Baik. Jadi poin kedua adalah CHAP is a more secure than PEP. It involves a three-way exchange of a secret share. Jadi CHAP ni menggunakan kaedah yang lebih baik daripada segi keselamatan authentication berbanding dengan PEP. Yang mana CHAP ni akan menggunakan encryption process, jenis hashing bagi membolehkan data information authentication yang dihantar daripada router 1 ke router 3 dan daripada router 3 kepada router 1 tadi dihantar dalam bentuk ciphertext. Ciphertext ni adalah maklumat yang telah menjalani ataupun melalui proses encryption. Okey, baik. Jadi itu adalah dua kaedah di dalam PPP authentication protocol. Jadi kita lihat secara detail. Bagi yang pertama, penggunaan PEP. PEP ni disebut sebagai password authentication protocol. Jadi PEP yang pertama disebabkan dia adalah two-way handshake. Jadi proses yang pertama, router 1 ni akan menghantar maklumat kepada router 3. Maklumat yang dihantar berupa username dan password bagi router 1. Jadi dia akan menghantar username R1, password Cisco 123. Jadi maklumat ini akan disimpan di dalam database pada router yang ketiga. Manakala router 3 juga akan menghantar juga maklumatnya berupa username router 3 dan password perlu sama kedua-duanya Cisco 123. Jadi kedua-dua maklumat tadi akan di-exchange di antara router 1 ke router 3 dan router 3 kepada router 1. Lalu maklumat tadi akan disimpan dalam local database bagi router 1 dan router 3. Jadi jika maklumat tadi kedua-dua tadi tepat, maka connection tadi akan dibenarkan dan kemudian data akan dihantar. Jadi kita lihat pada maklumat di sini, dia kata PEP is not strong authentication protocol. Using PEP, password are sent across the link in plain text, and there is no protection from playback or repeated trial and error attacks. Jadi sebenarnya seperti yang kita maklumkan sebelum ni, PEP ini is not a strong authentication protocol. Jadi kalau connection untuk authentication biasa, PEP ni boleh dilaksanakan. Tetapi untuk sebuah network yang mempunyai maklumat data yang banyak dan data-data penting, maka kita akan gunakan pendekatan yang lebih baik, iaitu penggunaan CHAP. Baik, kaedah configuration ni adalah kaedah configuration yang mudah. Kalau kita lihat pada rajah di sini
dia mempunyai dua configuration. Configuration yang pertama adalah digunakan pada router 1. Router 1, router yang pertama. Jadi pada router pertama, kita akan setkan username dan password bagi neighbor. Neighbor di sini adalah router yang ketiga lah. Jadi apa yang kita perlu setkan adalah username R3 secret class. Sebenarnya username ini merujuk kepada hostname bagi neighbor router 1. Dalam kes ni adalah router 3. Username R3 secret class. Class ni adalah merujuk kepada password yang digunakan oleh neighbor lah. Jadi ini kita set dahulu, dan apabila router 3 menghantar maklumat username dan password, pastikan maklumat tersebut sama dengan maklumat yang berada pada database router 1. Maklumatnya berupa hostname dia adalah R3 dan passwordnya adalah kelas. Kalau tally, barulah connection tadi akan dibenarkan. Baik, yang seterusnya interface R3 secret class, dan kita akan masuk pada interface serial yang menghubungkan di antara router 1 dan router yang ketiga, iaitu neighbor bagi router 1. Interface serial 000 PAP authentication PPP authentication PAP, dan kemudian kita akan gunakan command PPP PAP send username. Jadi kat sini baru kita akan hantar username bagi router 1 tadi, iaitu R1. Passwordnya apa? Passwordnya adalah Cisco. Dalam kes ni sebenarnya password yang perlu dimasukkan kepada kedua-dua transaction perlu menggunakan password yang sama. Kalau situasi ni adalah password ni kelas, jadi password bagi R1 ni, command PPP PAP send username R1 password juga perlu menggunakan password kelas. Kalau Cisco, atas ni juga perlu menggunakan password Cisco. Jadi dia tidak boleh berbeza. Saya beri maklumat ni sebab saya untuk soalan pada semester lepas, supaya student tu nampak lah kalau ada perbezaan daripada segi password, maka dia tidak boleh connect antara satu sama lain. Okey, baik. Jadi kat sini situasinya password di antara router 1 dan router 2 perlu sama. Kalau password untuk router 3 adalah kelas, jadi password router 1 juga perlulah kelas. Baik, seterusnya kita lihat pada maklumat yang ada pada router yang ketiga, router pada bahagian ini. Nanti dalam kita implement packet tracer nanti boleh lihat. Jadi router yang ketiga, kita menggunakan maklumat bagi router 1, iaitu yang maklumat ni yang kita simpan di dalam database bagi router 3. Maklumat ni yang kita simpan dalam database bagi router 1. Jika maklumat ini yang saya highlightkan ini adalah sama dengan maklumat yang dihantar oleh router 3 itu sendiri, maka barulah laluan tadi akan dibenarkan untuk membuat penghantaran dan penerimaan data daripada router 1 ke router 3 dan daripada router 3 kepada router 1. Tetapi jika maklumat ini dan maklumat ini, atau maklumat ini dengan maklumat ini tidak padan, maksud tak padan tu maksudnya sama ada username yang berupa password atau username yang berupa hostname ataupun passwordnya tidak sama, tidak match di antara yang dihantar oleh router 1 dan yang disimpan oleh router 3, maka secara automatik data connection tadi akan dibatalkan ataupun di disconnect. Walaupun secara umumnya connection di antara kedua-duanya adalah betul. Connection ni menggunakan sebagai contoh RIP version 2. Kita dah configure IP address yang betul dan sebagainya. Tapi jika kita implement sama ada PAP ataupun chat nanti menggunakan maklumat authentication yang salah, sama ada daripada segi password ataupun username, secara automatik laluan di antara kedua ni akan dibatalkan. Ataupun kes yang ketiga, sebagai contoh kita kat sini menggunakan R1, tapi username yang kita set up atau kita hantar ni menggunakan maklumat lain. Sebagai contoh kita guna
PMS, hostname kita. Jadi kat sini pun perlu menggunakan maklumat hostname, iaitu PMS. Dan kat sini juga perlu menggunakan maklumat yang sama pada hostname neighbor kita, iaitu PMS. Tapi dalam situasi ini hostname ni adalah R1. Jadi username juga R1 dan dia punya maklumat di bawah ni juga R1 lah. Baik, itu adalah berkenaan dengan password authentication protocol. Jadi kita lihat tentang proses kaedah yang kedua yang kita gunakan untuk PPP authentication, iaitu CHAP. Baik, CHAP diistilahkan sebagai three-way handshake. Yang mana three-way handshake apabila router 3 ini akan menghantar satu challenge kepada neighbor dia, iaitu router 1. Manakala router 1 juga akan respon kepada router 3 dengan menghantar maklumat username dan password. Di sini username password akan mengalami proses hashing, one way hash function, yang juga kita boleh sebut sebagai encryption process lah, bagi meningkatkan jaringan keselamatan bagi kedua-dua connection ni. Jadi kalau ada cyber attacker yang cuba grab maklumat ni, dia tak dapat maklumat ni dalam bentuk clear text ataupun plain text, dia akan dapat dalam bentuk ciphertext, dalam bentuk hashing, dalam bentuk encryption dan sebagainya lah, dan menyukarkan untuk attacker tadi decrypt semula maklumat tadi. Dan selepas tu connection tadi akan accept atau reject berdasarkan kepada value yang diterima dan dihantar. Dia akan melakukan proses calculation untuk hashing. Jika proses hashing tadi adalah berpadanan dan mempunyai result yang sama dengan maklumat yang disimpan dalam router 3 umpamanya, maka barulah dia akan benarkan connection itu daripada menghantar data kepada user. Okey, baik. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada kaedah implementation ya, penggunaan PAP ni sebenarnya adalah lebih ringkas command ya berbanding penggunaan CHAP ni, penggunaan command ni adalah lebih ringkas berbanding penggunaan PAP. Kalau kita lihat pada bahagian pertama ni, router ISP sebagai contoh, username router 3 secret Cisco. Jadi kat sini dia akan menghantar maklumat bagi neighbor router ISP tadi. Interface apa yang menghubungkan router ISP dengan router 3. Jadi kita type kat sini interface serial 000, kemudian kita aktifkan connection menggunakan PPP authentication CHAP. Pada bahagian seterusnya dia akan juga set up maklumat username dan password bagi neighbor ni. Username ISP secret Cisco. Kemudian interface yang menghubungkan di antara ISP dan router 3, iaitu interface serial 010. Kemudian kita aktifkan laluan menggunakan command PPP authentication CHAP. Jadi ini adalah configuration yang ringkas, iaitu penggunaan CHAP yang lebih ringkas berbanding penggunaan configuration bagi PAP. Baik. Penggunaan CHAP sebenarnya penerangannya adalah sedikit teknikal. Jadi dia dapat sedikit kekangan lah bila saya nak terangkan dekat dalam video online ni. Jadi untuk kelas yang seterusnya saya akan cuba untuk terangkan bagaimana proses CHAP ni berlaku, ataupun proses three-way handshake di dalam penggunaan CHAP ini berlaku, daripada router 2, router 3 dan sebagainya. Dan bagaimana sebenarnya yang paling penting, bagaimana proses hashing itu berlaku, yang akan membuktikan kedua-dua nilai tadi adalah nilai yang tepat. Nilai itu maksudnya adalah maklumat authentication bagi username dan password di antara router 1 dan router 3 adalah tepat, dan mampu ataupun boleh digunakan untuk menghantar data lah, sama ada accept ataupun reject. Dalam kelas seterusnya nanti akan datang, nanti saya akan buat penerangan dengan lebih detail. Baik. Kemudian kita ada beberapa option PPP authentication command.
Antaranya kita boleh letak PPP yang kita dah lihat sebelum ni adalah PPP Authentication Chat ataupun PPP Authentication PAP. Tapi dalam kaedah yang lainnya, kita juga boleh menggunakan PPP Authentication Chat PAP, yang mana fungsinya adalah untuk enable both chat and PAP and perform chat authentication before PAP. Ini sebagai backup. Mula-mula kita authentication chat dulu, kemudian jika chat ini reject kita punya transaction tadi, barulah dia akan mula menggunakan penggunaan PAP lah, ataupun password authentication protocol. Manakala kita juga boleh menggunakan PPP authentication, PAP dan kemudian chat, iaitu enable both chat and PAP and perform PAP authentication before chat. Ini kita implement PAP, tetapi jika PAP ni tidak berfungsi atas sebab kesalahan configuration dan sebagainya, maka dia akan mula untuk perform chat sebagai backup kepada PAP lah. Seperti yang kita dapat lihat pada poin kedua, PAP and chat or both can be enabled. If both are enabled, the first method specified is requested during link negotiation. If the peer suggests using a second method or simply refuse the first method, the second method should be tried. Jadi kalau configuration ataupun connection tersebut refuse first method tadi, barulah second method ni akan digunakan. Baik, itu saja. Kemudian kita akan lihat lab exercise yang saya akan upload di dalam CDOS nanti. Baik, lab exercise ni kita akan implement PAP and chat authentication menggunakan kaedah yang kita akan buat dalam packet tracer lah. Baik, jadi kat sini kita akan dapat lihat topologinya, connection daripada router 1, router 3 ke router 2. Jadi connection ini yang paling utama adalah menggunakan routing protocol jenis OSPF. Jadi disebabkan dia menggunakan address version 4, jadi OSPF nya adalah version 2. Jadi IP address semua saya dah beri. Jadi perkara pertama yang kena buat adalah masukkan semua IP address bagi semua device yang ada di dalam network. Kemudian kita akan test connectivity dengan menggunakan kaedah ping di antara satu PC kepada PC yang lain. Kemudian baru kita akan set up dengan OSPF version 2 pada setiap daripada network pertama, network kedua dan network ketiga. Dan selepas kita configure OSPF, barulah kita mula untuk ping semula daripada PC ke PC lah, PC ke laptop, PC ke web dan sebagainya. Baik, kemudian kita akan implement PPP encapsulation method pada router 1, router 3 diikuti dengan router 3 router 1, router 2 diikuti dengan router 3. Begitu juga dengan router pada ISP lah. Kemudian kita akan configure PAP authentication di antara router 1 dan router 3. Jadi pada bahagian router 1 dan router 3 kita akan configure dengan PAP, manakala pada bahagian yang kedua di antara router 3 dengan ISP kita akan configure dengan chat authentication protocol. Router 3 dan ISP, router 3 dan ISP kita akan configure dengan chat. Router 1, router 3 PAP, router 3 dan router 2 juga menggunakan authentication jenis PAP. Baik, selepas selesai barulah kita akan cuba ping di antara setiap connection. Pastikan password dan username, hostname menggunakan maklumat yang sama dengan yang kita configure. Baik, jadi sebelum tu kita lihat pada topologi, terutamanya pada bahagian ISP. ISP dia ada serial 000 dan GE lah. Serial tu adalah connect daripada router 3 ke router ISP dan ISP kepada web menggunakan interface GE000. Okey, untuk buat connection cloud ni,
sangat mudah. Jadi kalau kita guna packet tracer version ini, contohnya kita mempunyai satu router, kita highlightkan saja router, klik pada new cluster. Jadi dia akan setkan dia sebagai cluster yang pertama. Jadi apa yang perlu kita lakukan, router pada router 3 tadi kita connectkan dengan router pada router 2. Nak keluar semula, kita klik the back. Jadi dalam cluster ni dia ada satu lagi router, iaitu router yang kedua. Dalam ni nanti kita akan buat multiple router untuk lab yang seterusnya lah. Cluster. Okey, itu saja. Jadi boleh cuba untuk buat lab dulu. Kemudian kita ada sebarang soalan, nanti boleh tanya terus pada saya melalui WhatsApp ataupun dalam kelas nanti. Itu saja. Sekian, terima kasih.